Dan semasa berlawan dengan Jalut, senjata ataupun lastik inilah yang digunakan oleh Nabi Daud. Pada awalnya memang Jalut merendahkan Nabi Daud. Adalah kan, orang yang jauh lebih kuat akan sentiasa pandang rendah pada lawan dia. Diorang ingat boleh tapau je yang kecil-kecil ni. So sama macam kisah ni, Nabi Daud tu memang dipandang rendah, dipandang sebelah mata je. Diceritakan semasa mengelak dari libasan-libasan pedang Jalut, masa inilah Nabi Daud ambil peluang, dia lastik kepala si Jalut ni. Ditarik lastiknya dengan batu yang ada tadi, pop, headshot. Tersungkur si Jalut ni. Jadi pemenang bagi one by one ni adalah Nabi Daud. Ingat tak cerita kita yang masa awal tadi? Apa kesannya kalau raja yang kalah dalam one by one ni? Korang kena bayangkan zaman dulu, apa petanda perang itu tamat? Yang pertama, bila ketua ataupun raja terbunuh. Dan yang kedua, pemegang panji atau bendera jatuh di tanah dan tak ada orang kutip dah panji-panji tu. Sebab itu, zaman orang Arab perang semasa zaman baginda Nabi, kita ada baca cerita tentang adanya sahabat yang sanggup putus tangan dari membiarkan bendera atau panji orang Islam tu jatuh. So, long story short, menanglah Bani Israel atas orang Kanaan ketika itu dan masuklah mereka ke dalam tanah Kanaan. Dan ini adalah kemenangan yang besar ya guys. Seluruh Palestin ataupun Kanaan ketika itu dapat ditakluki oleh bangsa Israel. Okey, sebelum ini Talut ada berjanji siapa-siapa yang dapat mengalahkan Jalut akan dijadikan menantunya. Jadi Nabi Daud pun kahwinlah dengan anak si Talut dan akhirnya menjadi raja menggantikan Talut. Kalau ikut Bible, David ini adalah raja ketiga, bukan raja kedua. Tapi aku tak nak bahaskan yang itu kat sini. Dan aku rasa penting untuk aku clarify something since maybe this story akan keluar ke TikTok. Jadi aku rasa aku kena tegaskan kembali pegangan kita since from the very beginning. Pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Dan apa-apa yang dari Bible selagi tak menyalahi keduanya, kita boleh terima. Yang salah, kita tolak. Yang tengah-tengah, ni yang betul-betul kena critical thinking. Sebab dalam TikTok, you can talk about everything. And I mean literally everything. And people will be convinced. Ini bahaya. Sebab aku takut nanti korang akan encounter cerita tentang Talut yang dengki dengan Nabi Daud. Dan akhirnya berniat untuk membunuh Nabi Daud. Which is pada aku, tidak begitu tepat. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran dah kata yang pilih Talut itu adalah Allah. Dan pilihan Allah tak pernah silap. Jadi kita kena berpegang bahawa Talut itu adalah orang yang baik-baik yang Allah pilih. Allah kalau sebut nama dalam Al-Quran means orang tu betul-betul special. Sama ada baik ke jahat ke. Yang baik of course Nabi-Nabi. Dan ada juga yang bukan Nabi macam Imran, Luqman. Tapi yang jahat pun ada juga. Macam Hamain dan Qarun. So next time kita kena berhati-hati. Sebab tu aku tak go into detail sangat apa yang diceritakan dalam Alkitab sampai kita hanyut dengan benda tak pasti. Hingga semua kita bahaskan for the sake of knowledge. No, we have to draw the line. Okay? Membaca, melihat dan berfikir. So long story short, setelah Raja Talut ni meninggal, Nabi Daud pula yang ambil alih takhta kerajaan sebagai raja, King David. Masa zaman King David inilah permulaan zaman kegemilangan Bani Israel, the first nation state of Israel ataupun Israel Raya. Tapi kerajaan Israel ketika ni kerajaan Islam tau. Kerana mereka masih menyembah Allah dan masih mengikuti syariat Islam. Bukan yang sekarang ni. Yang sekarang ni Yahudi yang dah campur aduk sangat dah. Dan dah tak pegang dah pada Old and New Testament. Mereka berpegang pada Talmud. So, masa zaman King David ataupun Nabi Daud memerintah, inilah zaman keemasan Bani Israel. For once, a peace really become a reality. Masa ni memang zaman keamanan sebab Nabi Daud sendiri seorang raja yang hebat. Raja zaman dulu tak boleh nak samakan dengan raja ataupun sultan pada zaman sekarang. Sebab zaman dulu, king ataupun sultan ni adalah all-rounders. Semua benda dia hebat. Matematik, fizik, falsafah, taktik perang, semualah. Dan Raja Daud ni memang raja yang hebat. Di bawah baginda lah 12 tribe of Bani Israel tu bersatu. Nation state. Negara berasaskan bangsa. Sama macam tanah Melayu dululah. Dan Raja Daud ini memang disayangi oleh seluruh rakyat dia ketika itu. Masa tu, setiap dari suku kaum Bani Israel ni dapat tanah masing-masing. Kira macam setiap suku tu ada negeri masing-masing. Dan dalam Israel Raya ni ada 12 negeri which based on keturunan mereka lah. Seperti Kingdom of Judah, Tribe of Dan, Reuben, Manasseh dan lain-lain. Dan Allah cerita dalam Al-Quran yang Nabi Daud ini adalah orang yang bijaksana dan mempunyai hikmah. Raja kan? Macam aku cerita tadi lah, kira king zaman dulu all-rounders, dialah komando perang, dialah yang pegang pedang, dialah yang turun jadi hakim untuk rakyat, pucuk pangkal, semua dia. King dulu memang betul-betul servant in order untuk mereka menjadi real kings. Well, it's supposed to be that way lah kan? Jadi Allah rakamkan dalam Quran tentang kebijaksanaan Nabi Daud, tentang penghakiman dia terhadap dua orang yang datang kepada dia bergaduh tentang satu isu. Dan dekat sinilah yang kalau kita baca surah Sad, dekat part ni inilah yang kita diminta bersujud
Seperti bagaimana Nabi Daud bersujud. Tapi aku tak nak go through detail lah pasal bab ni. Korang cari sendiri, research. Nabi Daud ni guys, ada beberapa kelebihan yang Allah bagi pada dia. Salah satunya adalah kemahiran Nabi Daud melembutkan besi. Kira besi tu dia boleh custom made. Sebab itulah ketenteraan masa zaman Nabi Daud adalah ketenteraan yang advance masa tu. Cuba korang bayangkan, baju besi ni boleh custom made untuk ketenteraan. Boleh bayang tak betapa kuat askar dia? Dekat sini aku bukan cakap kosong tau. Sebab sebagai ahli dalam bidang kejuruteraan, lebih-lebih lagi dalam microstructure, besi ini boleh berubah kepada properties yang kita mahu dengan cara yang betul. Sebab itu kita tengok dalam movie, kalau para tukang besi buat pedang, dipanaskan dulu pedang tu, kemudian diketuk dan dicelup terus ke dalam air. Proses ini adalah untuk mendapatkan custom properties dari besi tu supaya nanti dalam perang, pedang ni tak mudah patah. So tuan-tuan, Allah memang bagi King David atau Nabi Daud ini satu kelebihan yang besar dengan mampu melembutkan besi tanpa melalui semua proses tu. Hebat kan? So korang bayangkan, kalau such technology exists nowadays, apa kan jadi? Nak bentuk besi tak perlu panas, cukup pegang dan bentuk. Nak besi tu ringan sampai boleh terbang ke, nak besi tu berkilat tambah karat ke, you name it. Negara yang memiliki teknologi tersebut automatik confirm akan jadi negara yang terkuat. Sebab boleh custom even senjata kan. Selain dari itu, Allah beri Nabi Daud ni kelebihan juga dengan suara yang merdu. Hingga suara yang merdu Nabi Daud tu mampu membuatkan burung-burung dan gunung ganang ikut bertasbih bersama. Ingat tak kitab-kitab yang kita perlu beriman tu ada berapa? 4 kan? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dan Allah beri kitab Zabur kepada Nabi Daud kerana Zabur ini berirama, dan apabila dibaca oleh Nabi Daud, maka terhasillah tasbih berirama yang memuji Allah hingga menuntun setiap jiwa yang mendengarnya. Dan Zabur ini adalah mukjizat Nabi Daud. Kita kembali pada timeline Nabi Daud ataupun King David ni, dia ada ramai anak, which aku tak nak go into detail. Cukuplah korang tahu dia ada ramai anak, dan salah satunya adalah Sulaiman ataupun Solomon. Kita mengenali dia sebagai Nabi Sulaiman. Dah nak best dah cerita ni kata dia. Tapi untuk kali ni aku nak tamatkan sampai Nabi Daud je dulu. Kita akan buat satu entry special untuk King Solomon nanti. So Nabi Sulaiman ini dia adalah Shehzadeh. Betul tak betul tu saya sebut? Dalam bahasa Turki, yang bermaksud putera mahkota, anak Nabi Daud. Putera mahkota ni maksud dia, kalaulah raja bagi sesuatu negara tu mangkat, maka next in line ini adalah putera mahkota yang akan naik jadi raja, menggantikan raja sebelumnya. Masa ni Nabi Sulaiman dia masih muda remaja. Allah khabarkan dalam Al-Quran, Allah beri kefahaman yang lebih kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud ni sendiri dah penuh dengan hikmah, tetapi Nabi Sulaiman Allah kata Allah lebihkan lagi. Ini ada dalam Al-Quran ya. Aku cuma petik satu kisah yang diceritakan dalam hadis yang panjang tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Ketika ada satu peristiwa ni,